Tanggal 13 Mei 1969 telah menyaksikan berlakunya tragedi titik hitam dalam sejarah Malaysia. Rusuhan kaum telah berlaku sehingga mengakibatkan ratusan nyawa terkorban dan kemusnahan harta benda awam terjadi. Arahan darurat telah dikeluarkan akibat rusuhan kaum ini, dan mengikut rekod 200 orang terbunuh, 400 cedera dan 10,000 penangkapan telah dilakukan. Ini permulaan kepada kemuncak tragedi berdarah ini. Kemuncak kepada peristiwa rusuhan kaum. Segalanya bermula semasa kempen pilihan raya 1969, apabila parti pembangkang iaitu DAP, Gerakan dan PPP telah membangkitkan isu bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu, dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Susulan itu, perkara ini telah menimbulkan rasa kurang senang masyarakat Melayu. Pada pilihan raya tersebut, parti perikatan yang dianggotai UMNO, MCA dan MIC, gagal memperoleh majoriti 2/3 di parlimen pada peringkat awal, walaupun masih berjaya membentuk kerajaan persekutuan. Parti pembangkang menyifatkan ia satu kemenangan yang besar buat mereka. Bagi meraihkan pencapaian di pilihan raya, mereka telah berarak di sekitar Kuala Lumpur pada 11 Mei 1969. Perarakan tersebut sebenarnya tidak bermotif untuk menimbulkan isu perkauman. Namun, terdapat segelintir pengikut perarakan telah mengeluarkan slogan bersifat perkauman. Walau bagaimanapun, perarakan tersebut melencong dari laluan yang ditetapkan dan melalui kawasan Melayu Kampung Baru. Menyedari sikap tidak sopan sebahagian penyokong, Parti Gerakan telah mengeluarkan kenyataan memohon maaf. Rumah Menteri Besar Selangor dan rusuhan pertama. Bertitik tolak pada Perhimpunan Parti Pembangkang, Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris mengumumkan akan mengadakan perarakan balas meraihkan kemenangan UMNO pada pukul 7.30 malam, 13 Mei 1969. Perarakan tersebut telah mendapat sambutan dengan orang Melayu mula berkumpul sejak awal pagi lagi. Pergaduhan mula berlaku di setapak, apabila sekumpulan pemuda Cina menghalang beberapa orang Melayu yang dalam perjalanan ke Kampung Baru untuk menyertai perarakan UMNO. Pergaduhan ini diketahui oleh orang Melayu yang berkumpul di Kampung Baru, Jalan Raja Muda. Orang Melayu mula bergerak dari Kampung Baru dan menyerang orang Cina dengan bersenjatakan parang dan keris. Mereka membakar rumah-rumah kedai di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan juga kereta. Orang Cina yang terserempak dibunuh. Rusuhan ini mula tersebar di sekitar Kuala Lumpur dalam masa 45 minit dari Jalan Campbell, Jalan Tar, Kampung Datuk Keramat, Kampung Pandan, Ceras, Kampung Kerinci, dan Sentul. Pada masa yang sama, rusuhan daripada orang Cina mula berlaku di panggung Odeon dan Capitol Theatre apabila orang Melayu yang sedang menonton wayang telah diserang, maut dibunuh dan pawagam dibakar. Hampir semua penonton di dalam panggung tersebut maut dalam keadaan yang sangat mengerikan. Pasukan FRU dan askar Melayu mula dikerah untuk mengambil alih kawalan. Rusuhan dapat dikawal dengan menggunakan gas pemedih mata, dan perintah berkurung 24 jam diumumkan di televisyen dan radio. Darurat telah diisytiharkan pada malam 16 Mei 1969. Perlembagaan persekutuan telah digantung dan negara diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Kesan rusuhan 13 Mei. Peristiwa ini telah memberi kesan mendalam terhadap sistem pentadbiran negara. Selepas tragedi rusuhan kaum, negara telah membentuk Majlis Gerakan Negara bagi menangani isu ini. Majlis Gerakan Negara telah melakukan tindakan iaitu dengan membentuk rukun negara, bagi meningkatkan kefahaman tentang perlembagaan negara. Akta Hasutan 1948 telah digubal berdasarkan Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan hak kebebasan bersuara. Dasar ekonomi baru telah dilancarkan bagi menghapuskan pengenalan kaum khusus kepada satu aktiviti ekonomi, membasmi kemiskinan dan membentuk Barisan Nasional sebagai sebuah kerajaan perpaduan. Jika diimbau kembali sejarah, semasa jajahan British, kaum Melayu, Cina dan India diletakkan pada kelompok tempat yang berbeza mengikut ekonomi, hingga mengakibatkan kurangnya sifat memahami sesama kaum. Peristiwa tragedi rusuhan kaum ini telah memberikan impak mendalam kepada negara. Dari peristiwa ini kita belajar bahawa sifat hormat menghormati sesama bangsa, kaum dan agama amatlah penting dalam membentuk sebuah negara yang harmoni.